Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Okay, Alhamdulillah kita dah pun hari kedua Ramadan dan malam-malam ketiga. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, saya sambung kisah yang saya kata semalam saya start hati-hati menjaga hati. Dan hari ini Alhamdulillah saya dapat persiaran untuk bahagian kedua dalam saya bercerita tentang hati-hati menjaga hati, daripada mana macam mana kita menjaga hati kita. Ilmu daripada Ustaz Adidayat, Ustaz Agim, ilmu juga daripada Profesor Dr. Muaya, Ustaz Nasrullah dan juga arwah Syekh Ali Jabir. Okey, sambungan dia. Semalam kisah kita tahu serba sedikit macam mana untuk kita pengenalan hati, tim jaga hati. Okey, hari ini saya nak sambung berkenaan dengan istilah hati itu sendiri. Kan kita kata semalam kan, penawar penyakit hati itu ada dalam hati itu sendiri kan. So dalam kita hendak mencari kunci yang dapat menjadi penawar untuk menutup persoalan hati kita ini, terlebih dahulu perlunya kita memahami apakah itu hati. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu Al-Quran ini diciptakan cukup sempurna untuk kita memahami tentang kehidupan ini, termasuklah untuk kita faham semuanya berkenaan istilah hati ataupun kalbu. So, apa yang disampaikan oleh Ustaz Adidayat untuk faham istilah hati itu adalah penting untuk kita faham apa yang diperjelaskan dalam Al-Quran dari permulaan manusia itu sendiri. Maksudnya daripada macam mana kita asal-usul kita. Berikut adalah ringkasan sedikit bagaimana kita boleh faham turutan asal kita sebelum kita faham istilah hati atau kalbu itu sendiri. Dia ada 4 peringkat . So kita go yang pertama. Kalau kita tengok surah Al-Hijr ayat ke-28, 27-28, macam mana Allah terangkan, kita daripada Al-Quran kita tengok di saat Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Ayat 27 juga ada ceritakan kan, sebelum tu macam mana Allah SWT menciptakan jin dari api. Yang kedua, macam mana ini dalam surah At-Tin ayat keempat, itu dapat kita nampak macam kita faham macam mana manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana dalam 40 hari pertama, kemudian 40 hari kedua, 40 hari keduanya yang macam mana kita menempel dinding rahim, dan 40 hari ketiga sudah mulai tercipta bentuknya. Dari situlah macam mana kita diciptakan kan. Yang ketiga, ini peringkat ketiga, ini macam mana kita terbentuk, bagaimana setiap insan, setiap manusia terbentuk daripada 40 hari pertama, 40 hari kedua dan seterusnya. Yang ketiga ni ceritakan pada usia 4 bulan. Pasal 4 bulan, di saat roh sudah masuk ke janin tu, maka terjadinya dialog. Benar cerita, terjadi dialog antara janin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Yang ni kita kalau tengok pada surah Al-Araf ayat 172, di sinilah dinyatakan di mana pada usia 4 bulan saat roh masuk ke janin itu, maka terjadinya dialog di antara janin dengan Allah SWT yang bersaksikan bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Berikutnya kalau tengok surah Ar-Rum ayat 30, pada ketika itulah betapa kita sudah bersyahadah, ketika lahir, kelahirannya adalah fitrah. Seperti kita tahu, semua manusia ni lahir fitrahnya adalah Islam sepatutnya. Because dalam kita masa 4 bulan tu kita dah, roh kita telah dalam Al-Quran tu sendiri berceritakan bagaimana kita bersaksikan bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, kan. Betapa kita sudah bersyahadah ketika lahir, kelahiran kita adalah fitrah, dan surah Al-Quran semua dan diterangkan. Maknanya semua manusia yang lahir fitrahnya Islam. Cuma yang sayangnya lingkungan atau persekitaran kita yang akan buat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia depends lah kan, yang mana yang belum Islam tu bukan belum Islam apa. Sebab tu orang kata instead of kita kata apa, kita selalu katakan convert ke apa, sepatutnya dia revert.
revert to Islam, kembali kepada Islam. Siapa yang, maksudnya yang mana yang bukan agama Islam, bila dia masuk Islam semula, itu yang kata-kata dia kembali kepada Islam kan. So bila kita bercakap tentang roh, sebenarnya roh ni datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, okay, yang maha suci, yang maha baik, yang bawa banyak kebaikan dan banyak pemberiannya. So segala yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah baik. Apa yang Allah gunakan semua terbaik. Sebab tu kita sebenarnya apa saja yang digunakan kepada kita adalah yang terbaik. Cuma pandangan kita ya, baik tak baik tu kita yang ni kan, tentukan kan. Sebenarnya apa yang Allah bagikan, tak ada yang tak baik. Sebab tu kata yang baik semua dari Allah, yang buruk dari kita kan. So maka jika ada orang yang menetapkan sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keagungannya, kita sebutlah, lafazkanlah Subhanallah, yang bermaksud Maha Suci Allah. So sepatutnya bila kita lafaz ini pada satu kejadian malang atau kerana keburukan atau yang tidak positif, dan kita berharap kejadian itu tak berlaku lagi. So bila jadi macam ni, kita lafazlah Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan apabila kalau kita menemukan sesuatu yang indah, kita kagum, maka sebutlah Masya Allah, bermaksud kejadian itu berlaku atas kehendak Allah. So bila kita sebut Masya Allah, maknanya kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua yang diletakkan itu menjadi indah seterusnya, dan kita berharap kejadian itu berlaku lagi. Allah Akbar. Sebelum ni memang saya dulu tak faham, tak ada ilmu, memang banyak buat silap, terutamanya dalam penggunaan perkataan Masya Allah ini. Sebab kita banyak kadang benda yang tak elok pun kita Masya Allah, asyik Masya Allah. Padahal Masya Allah itu bermaksud kejadian itu berlaku atas kehendak Allah. Memang kita tahu tu, patutlah apa yang berlaku kena berlaku lagi. Sebab kita penggunaan kata tu, kadang kita Masya Allah pada benda yang kita tak nak benda itu berlaku, yang benda tak elok. Bila nampak anak nakal atau bila sesuatu yang tidak baik berlaku, kita selalu sebut Masya Allah, seseolah kita minta yang tak baik itu berlaku terus menerus. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kedua ungkapan ya, jangan sampai terbalik. Yang keempat, sesudah masuknya roh dan terbentuknya dengan sempurna, ia akan memiliki dua sisi, iaitu jiwa yang bawa kebaikan yang menghadirkan sifat kemuliaan, dan yang kedua iaitu fujur atau nafsu yang membawa perbuatan buruk dan berkelakuan yang bertentangan dengan syariat. Di sini nanti seterusnya saya akan ceritakan macam mana penciptaan manusia terbentuk, bila roh telah masuk, kita memiliki dua sisi, iaitu jiwa kebaikan dan yang menghadirkan sifat kemuliaan, dan satu lagi yang membawakan perbuatan buruk, betul yang bertentangan dengan syariat. Dan itulah kita akan nampak macam mana terlahirnya, iaitu jiwa kebaikan itu adalah takwa, iaitu kumpulan semua yang baik, dan bertentangannya adalah fujur atau nafsu. Roh itu sebenarnya daripada Allah, roh itu adalah takwa, dan tubuh itu adalah nafsu. So dua benda ni yang akan memang kita dilahirkan dengan sebegitu. So that's why kita kena hati-hati menjaga hati, because hati kita nanti ada dua benda ni. Sama ada macam saya selalu ingat apa yang Profesor Muhaya selalu ingatkan, berkongsi apa yang selalu Tok Guru Ni Aziz selalu cakap, kita ni setiap hari adalah pilihan raya. Sama ada kita nak pilih takwa atau nafsu. Semua tu pulang pada kita, apa yang kita nak. InsyaAllah semoga sebagai permulaan kita faham serba sedikit macam mana kita terbentuk daripada alam roh lagi. Daripada 4 bulan pertama tu, kita telah bersaksikan dengan, kita bersyahadah bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, bahawa kesannya kelahiran kita semua, fitrah kita adalah Islam. Cuma macam tengoklah orang lain agama tu. Sebab tu macam kalau tengok agama Kristian sendiri, dia orang ada upacara pembaptian kan. Sebab tu dia orang nak keluar pada Islam. Bila kita kembali kepada Islam, kita panggil revert, it's not convert. Satu lagi apa yang saya tekankan sini adalah penggunaan perkataan Subhanallah dan Masya Allah. So bagaimana kita kena berhati-hati dalam penggunaan ayat ni, InsyaAllah.
So insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari untuk bahagian sambungan daripada hati-hati menjaga hati ini. Saya akan bercerita lebih lanjut macam mana roh kita ni bila dah masuk dalam tubuh kita, maknanya sempurna ciptaan manusia, jiwa manusia ni akan tertanamlah jiwa takwa dan jiwa nafsu. Nah, esok insya-Allah saya akan sambung cerita berkenaan hati-hati menjaga hati. Okey, insya-Allah selamat malam. Semoga kalian